Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita zikir pagi sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan Engkaulah kami berpagi-pagi dan dengan Engkaulah kami berpetang-petang, dan dengan Engkaulah kami hidup, dan dengan Engkaulah kami mati, dan kepada Engkaulah kami dibangkitkan. Yang saya hormati Tuan Haji Jamaluddin, pengurusi Masjid Al-Muttaqin serta jawatan kuasa. Juga yang saya hormati Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Ustaz-ustaz, Ustazah-ustazah, Tuan-tuan guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dapat kita berkumpul lagi di rumah Allah ini bagi menyambung tadabbur kita menerusi surah An-Naba pada surah yang ke-78. Ayat yang insya-Allah kita akan lihat dulu ayat yang ke-9, 10 dan 11. Jadi surah An-Naba ini dinamakan surah An-Naba daripada ayat yang kedua, Anin Naba'il Azim, iaitu tentang berita gempar yang berlaku, yang tersebar, yang meluas, yang viral, yang tular di kalangan orang-orang musyrik Mekah ketika pengutusan Nabi SAW yang membawa Al-Quran. Dan berita yang paling besar bagi mereka untuk mereka dengar ketika itu ialah hari kebangkitan. Jadi sebahagian manusia ini dia terlupa tentang tujuan Allah ciptakan dia di atas muka bumi. Tujuan Allah ciptakan kita tidak lain tidak bukan untuk kita mengabdikan diri kepada Allah. Dan setiap ibadah yang kita laksanakan itu kita mengharapkan keberkatan dan penerimaannya, agar ibadat tersebut dia menjadi pemberat kepada timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Dan setiap kebaikan kita akan lihat apa yang telah kita lakukan dan hasilnya. Jadi kalau siapa yang berat amal kebaikannya, dengan rahmat Allah, Allah akan masukkannya ke dalam syurga dan Allah selamatkannya daripada neraka. Dan bila kita masuk dalam syurga mendapat nikmat yang tidak putus-putus. Sebab tu Ibnu Mas'ud dia berdoa dengan satu doa ini, dan Nabi kata Allah perkenankan doanya, iaitu mari kita doa sama-sama. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Jadi suatu malam Ibnu Mas'ud dia qiyamul lail. Kemudian Nabi melihat dia sedang qiyamul lail. Nabi berkata pada diri Nabi sendiri, Nabi kata, berdoalah Ibnu Mas'ud, engkau akan diperkenankan. Nabi ulang 3 kali. Dan ketika itu Ibnu Mas'ud berdoa dengan doa tadi. Dia minta kepada Allah. Apa dia? Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu
iman yang tidak akan kembali ke belakang kembali. Ibn Mas'ud antara orang-orang Arab yang melihat bagaimana sesatnya kaum Quraisy. Jadi dia takut sebagaimana dulu sebahagian mereka hidup dalam keadaan di jurang-jurang neraka. Jadi iman yang paling mahal sekali bagi mereka, iman. Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau kembalikan kami ke belakang balik iman kami ini. Kemudian diminta apa? Wa na'iman la yanfad. Diminta, ya Allah, aku juga mohon kepadamu nikmat yang tidak akan putus-putus. Apa dia tu? Tentulah nikmat tak akan putus-putus ni syurga. Sebab kalau sifat dunia ini dia fana, dia akan binasa, dia sementara. Dunia ni kalau bukan kita yang tinggalkan dia, dia yang akan tinggalkan kita. Kan? Dah kumpul, tak dapat rasa juga. Sebab apa? Allah ambil nyawa kita dulu. Ataupun dah kumpul, hilang macam tu sahaja. Kadang-kadang tu dah hujung mulut dah rezeki tu jatuh atas tanah. Tak dapat juga nak makan. Begitu sifat dunia. Tapi yang tidak putus-putus tu ialah akhirat. Cuma nikmat yang tidak putus-putus ini tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di hati manusia, melainkan apa yang kita baca dalam Al-Quran ini. Jadi secara zahir, orang yang berfaham materialis melihat kebendaan sebagai bukti, tak mungkin boleh beriman kepada hari kebangkitan. Itulah yang berlaku kepada orang-orang Quraisy. Mereka tak percaya tentang hari kebangkitan. Ia juga boleh berlaku kepada diri kita ini. Kerana apa? Apa maksud tidak beriman kepada hari kebangkitan? Bukan saja tak beriman kerana tidak percaya kewujudannya, termasuk juga tidak beriman kepada hari kebangkitan ialah dengan tidak membuat persediaan sebelum berlakunya hari kebangkitan. Jadi salah satu cara kita nak memperbaiki kembali tujuan penciptaan kita ini dan matlamat akhir kita akhirat ialah dengan melihat kembali kepada Al-Quran ini. Bukan salah satu cara, inilah satu-satunya cara yang Allah turunkan kepada kita. Bila kita baca Al-Quran, kita melihat apa yang disampaikan oleh Allah kepada diri kita. Jadi ada ayat yang berupa apa dia? Ayat kauniyah. Ayat ada berapa jenis? Dua lah. Satu Al-Quran, ayat yang kita baca tu. Yang kedua ialah ayat kauniyah. Kedua-duanya kita baca, kita renung untuk melihat apa? Kebesaran Allah, keagungan Allah. Baca ayat Quran tentang azab neraka, dahsyatnya azab neraka Allah. Baca ayat Quran tentang syurga-syurga Allah, betapa besarnya nikmat-nikmat syurga Allah. Dan pada masa yang sama Allah suruh kita melihat alam yang diciptakan di hadapan mata kita ini. Jadi antara yang kita nak lihat pada hari ini ialah ayat yang ke-9, 10 dan 11. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Baik. Apa maksud wa ja'alna? Dan telah menjadikan oleh kami naum. Apa naum? Tidur. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Tapi Allah jadikan tidur itu kepada manusia, kepada kamu. Telah menjadikan oleh kami akan tidur bagi kamu subatan. Dia terjemah apa itu subatan dalam Quran kita? Istirahat. Wa ja'alna, sekali lagi Allah sebut ja'alna, dan telah menjadikan oleh kami al-laila, malam. Libasan. Apa libasan? Libasan tu pakaian. Libasan tu pakaian. Wa ja'alna an-nahara, dan telah menjadikan oleh kami an-nahara, akan waktu siang, ma'asya, sebagai kehidupan. Aish itu maksud kehidupan, asya tu. Baik, di sini Allah menceritakan kepada kita tentang tanda-tandanya.
menerusi tidur kita, menerusi waktu malam dan menerusi waktu siang. Jadi Allah sebutkan di sini, Allah jadikan tidur. Allah jadikan tidur. Jadi tidur ini suatu sistem yang telah Allah jadikan pada diri kita. Ada tak orang dia ada pilihan untuk dia tak mau tidur? Kalau orang tu tak tidur satu malam, kita kata okey lah, malam tadi tak dapat tidur. Tapi kalau malam kedua pun tak dapat tidur, malam ketiga pun tak dapat tidur, kita kata apa orang tu? Normal ke abnormal? Itu dia tak normal. Kenapa kita kata tak normal? Sekarang kita faham. Tidur ni sebenarnya memang satu sistem yang telah Allah jadikan kepada diri kita ini. Tak boleh kita kata aku tak mau tidur. Mesti kena tidur. Jadi tidur Allah kata sebagai istirahah. Perkataan subatan daripada perkataan as-sabtu. As-sabtu. Subatan tu daripada perkataan apa? As-sabtu. As-sabtu ni terjemahan dalam Arab juga, maksudnya al-qat'u. Apa al-qat'u? Putus ataupun potong. Al-qat'u, putus ataupun potong. Itu memotonglah kita kata. Jadi kenapa Allah kata tidur itu sebagai pemotong, sabat ataupun as-sabtu? Dalam Quran dia kata apa tadi? Kami jadikan tidur kamu sebagai subatan. Subatan ataupun as-sabtu, sebagai pemotong. Pertama, sebagaimana yang diterjemahkan itu, istirahat. Asal maksud subatan itu bukan istirahat, maksudnya adalah memotong. Apa maksud dia? Memotong. Jadi apa yang dimaksud memotong? Iaitu memotong waktu siang ataupun waktu bekerja. Jadi pertama, as-sabtu ni maksudnya apa dia? Tidur itu memotong waktu kerja. Jadi bayangkan kalau Allah tak jadikan kita ni rasa nak tidur, maksudnya macam orang kena penyakit apa yang tak boleh tidur malam tu? Insomnia kan? Apa jadi kepada orang yang kena insomnia? Ada yang pernah lalui kena insomnia. Dia rasa dia hebat ke? Ush, aku hebat tak boleh tidur. Ataupun doktor terpaksa bagi dia ubat penenang. Betul tak? Jadi orang yang tak boleh tidur ni, dia lebih stres ke ataupun rasa lebih hebat? Senang kata, tak boleh tidur tu satu penyakit. Satu tak boleh tidur tu adalah satu penyakit. Sebab apa? Sebab manusia ni dia perlukan rehat. Macam mana Allah cipta badan untuk berehat? Macam mana kita pun tahu budak-budak ni, kita lahir daripada perut ibu kita kecil. Bayangkan perlu keluar macam besar kita ni, jenuh ibu kita ni, kesian kan. Keluar kecil baby. Tapi hari ni kita punya badan dah besar tinggi kerana apa? Kita pun tahu waktu kita tidur tu ada apa? Ada growth hormon yang keluar. Iaitu apa dia? Hormon tumbuh sarang. Kalau tengok video Dr. Nordin tu, dia kata antara pukul yang terbaik growth hormon tu keluar ialah pukul 12 sampai pukul 3 pagi. Memang itu waktu semua akan tidur lah. 12 sampai 3. Yang mana untuk budak-budak, itulah yang menyebabkan budak-budak jadi membesar. Kalau tak tidur, dia tak boleh membesar, terbantut. Sebabkan dia tidur, malam itulah badan dia, daripada dia berehat bekerja, kita berehat bekerja, berlari, semua kita berehat, badan sedang memproses. Jadi budak menjadi besar. Kita tak besar-besar pula. Kita pula, waktu kita tidur tu, growth hormone tu untuk apa dia? Nak menampal balik mana-mana yang kita kata terluka di siang hari. Kita punya sel-sel yang rosak dan sebagainya, waktu tu nak diganti balik. Lepas tu kalau tak tidur, dia perlukan apa sebagai ganti? Ubat. Dia tak nak tidur, dia perlukan ubat. Tapi yang secara fitrahnya Allah jadikan macam mana? Tidur itu sebagai kita punya kebaikan pada diri kita. Jadi maksud subatan tu ialah kita berehat ataupun potong daripada bekerja berterusan. Sebab di siang hari, cuba tengok dalam surah 73 ayat 6.
Ayat 7, ayat 7. Surah 73 ayat 7. Surah 73 ayat 7. Muka surat 574. Muka surat 574. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Jadi sesungguhnya bagi engkau pada waktu siang itu sabhan. Jumpa tak? Jumpa semua? Surah 73 ayat 7. Saya dah tukar, tadi tulis 6, 73 ayat 7. Jadi Allah kata sesungguhnya bagi engkau pada waktu siang itu Allah jadikan macam mana fitrah dia? Sabhan. Sabhan ni apa dia? Sabhan ni maksudnya pergerakan yang banyak. Kalau dalam air kalau kita daripada satu hujung ke satu hujung yang lain, kita buat apa namanya tu? Nak pergi dari satu hujung sana? Berenang kan? Berenang bahasa Arab sabhan lah. Jadi apa berlaku bila kita berenang? Pergerakan daripada hujung ke hujung sana. Kemudian menggerakkan apa dia? Seluruh tubuh kita. Itu maksudnya sabhan. Jadi dalam waktu siang itu memang kita banyak bergerak sana sini perginya. Macam-macam urusan kita kena buat. Jadi bayangkan kalau badan kita itu berterusan sabhan. Yang tawil tadi tu, yang panjang tu, apa jadi pada badan kita? Dia tak boleh tidur. Memang akan rosak. Jadi malam tu memang Allah jadikan untuk kita tidur supaya apa dia? Badan kita boleh berehat. Boleh kita repair balik apa yang perlu dalam badan kita. Jadi ini satu nikmat. Sebab apa satu nikmat? Sebab kita tak ada pilihan. Sekali lagi kita kata, ini satu bentuk nikmat kerana apa? Tidur ini bukan pilihan kita. Ini satu sistem yang memang kita kena ikut. Tak nak ikut sistem tidur ini, apa jadi badan kita? Confirm rosak. Lebih-lebih lagi kalau kita dibuktikan dengan kajian sains pula, bahawa apa dia tadi kita kata, tengah tidur itulah badan kita nak berehat dan nak repair balik. Sebab tu disebutkan, qat'u di situ apa dia? Dia berhenti atau memotong waktu kerja. Jadi apa berlaku? Kita rehat. Sebab tu dalam terjemahan dia kata istirahat tadi, rohah. Sebab tu maksud Sabtu yang pertama ialah rehat. Kerana apa? Dia memotong waktu kerja. Kalau kerja berterusan, habislah badan kita. So dia perlukan rehat. Jadi maksud memotong waktu kerja, iaitu dia memutuskan waktu kerja, iaitu kita berehat. Jadi rehat ini satu dari segi apa dia? Kita punya badan kita, fizikal kita. Dan rehat juga kita perlukan untuk apa dia? Dalaman kita. Iaitu apa dia? Iman. Sebab tu kalau kita kata tidur ni dalam Quran ada disebutkan tidur ni dia tidak boleh banyak-banyak. Tidur ni tak boleh banyak-banyak. Tengok dalam surah 51. Ayat yang ke-17. Surah 51 ayat 17. Muka
Muka surat 521. Muka surat 521. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi ni Allah cerita tentang ahli syurga, bermula daripada ayat yang ke-15. Tengok ayat 15 tu Allah kata apa? Siapa Allah sedang sebut? Ayat 15, kita baca tadi ayat 17. Tengok ayat 15 Allah kata innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannatin wa uyun, di dalam taman-taman syurga dan mata air. Akhidhina ma atahum rabbuhum, mereka memperoleh apa sahaja yang Tuhan mereka kurniakan kepada mereka. Sesungguhnya mereka innahum kanu, dulu qabla dhalika, sebelum mereka masuk ke syurga itu, dulu mereka adalah muhsinin, orang-orang yang buat baik, iaitu orang yang sanggup berkorban untuk Allah. Betul Allah kata lagi apa dia sifat ahli syurga ini? Kanu, dulu mereka, qalil apa qalil? Maksud qalil sedikit. Qalilan minal lail, daripada waktu malam, ma yahja'un. Apa dia? Mereka tidur. Tidur memang perlu. Untuk apa tadi kita kata tidur? Untuk rehatkan badan daripada bekerja berterusan. Jadi bila kita tidur itu, badan kita akan charge baliklah, kata mudahnya, tenaga. Betul tak? Tapi tak boleh tidur yang panjang sangat. Sebab hidup kita ni bukannya bekerja lepas tu tidur. Sebab itulah Nabi kata orang yang hidup bekerja tidur, bekerja tidur, itu tak ubah seperti apa dia? Seperti siang ni dia bekerja seperti haiwan, malamnya dia tidur seperti bangkai. Jadi fungsi tidur rehat tu nak charge badan kita juga untuk apa dia? Untuk menambah iman. Sebab yang paling besar dalam hidup kita ni, bateri kepada keseluruhan hidup kita ni iman. Apa fungsi iman? Sebagai bateri dalam kehidupan kita. Jadi nak charge iman ni waktu terbaik waktu bila? Nak charge iman ni waktu terbaik waktu bila? Waktu malam. Waktu malam. Buka balik surah 73 tadi. Tuan Haji? Oh, saya tak jumpa ayat. Oh 17. Barakallahu fiik. Jadi tadi buka 517 ke? 17 Saya cakap tadi 17. Cakap 17. Okey, alhamdulillah. Kena ikut yang cakap. Kadang-kadang cakap pun salah, tulis yang betul, ikut yang tulis. Kesimpulannya ikut yang betul. Buka balik surah 73. Tengok ayat pertama, kedua. Kita dah baca dulu pernah ayat ni. Saya ingat sebab Haji Fifi tanya apa beza Muzammil dengan Mudaththir dulu kan. Jadi kita tengok waktu malam itu memang kita disuruh tidur. Tapi adakah tidur mesti 8 jam? Kalau 8 jam, pukul berapa tidur mula? Nak bangun pukul 5.30. Sekarang pukul 6 pun boleh. 8 jam, pukul 10. Pukul 10 tu tidur 2 jam sampai pukul 12. Lepas tu 6, 8 jam. Boleh buat apa kalau tidur 8 jam je? Kata dapat tidur yang cukup. Tapi cuba tengok kat sini Allah kata apa dia. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil Qumil layla illa qalila Nisfahu awinqus minhu qalila
au zid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut. Jadi ini sebenarnya ayat ni panggil kepada Nabi. Dalam Quran tak ada satu ayat pun Allah kata ya Muhammad. Tak ada panggil terus direct nama Nabi. Sebab tu Allah muliakan Nabi, Allah angkat nama Nabi, Allah gunakan gelaran ya ayyuhar rasul. Kalau nabi-nabi lain ada panggil terus panggil namanya. Tapi untuk Nabi Muhammad ni dipanggil gelaran-gelaran untuk dia tanda kemuliaan. Jadi Allah kata wahai orang yang berselimut. Kum, apa maksud kum? Bangun. Bangun. Bangun waktu bila? Al-lail, pada waktu malam yang orang kata apa dia? Malam tak boleh ganggu, betul tak? Bayangkan kalau tidur kita terganggu jadi apa besok? Tidur yang terganggu boleh stres.